Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Dan sambung balik kita ni ikut gereja jadi Kristian, ikut Bible jadi Muslim. Ikut gereja jadi Kristian, ikut Bible jadi Muslim. Bab yang kelima, syariat tauhid. Dalam Bible terdapat banyak sekali ayat yang memperkenalkan syariat tauhid. Malah orang Yahudi juga beriman kepada satu Tuhan. Antara ayat dalam Bible ada menyebutkan ayat Bible ya. Dalam ayat Bible Tuhan terjemahannya, Tuhan telah melakukan sebuah perkara itu supaya kamu tahu bahawa Dia satu-satunya Allah dan tidak ada yang lain. Ulangan 4 ayat 35 ni. Jelas terang. Nah. Tapi dia ta'wil ni tau. Ataupun ulama-ulama tafsir, ulama-ulamanya suka ta'wil ni tau. Ada ilmu kalam ni. Sekali ta'wil, sekali jadi syirik juga ada. Trinity lah apa. Okey, ayat lain pula. Ingatlah hai Israel, Tuhan dan Tuhanmu adanya satu-satunya ialah Allah kita dah. Ulangan surah ke-6 atau sifir ke-6 ayat ke-4 dah. Akulah satu-satunya Allah, tiada yang lain kecuali aku. Ulangan surah ke-32 ni ayat sifir ke-32 ayat ke-9 dah. Yesus menjawab, inilah perintah yang paling utama, dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita dialah Tuhan yang esa. Markus, kitab Markus sifir ke-12, surah ke-12 sifir ke-12 ayat ke-9. Jika orang mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus, maka mereka mendapat hidup yang sejati dan kekal. Yohanes, kitab Yohanes sifir 17 ayat 3. Okey, ayat Al-Quran ni. Kita tengok, kita bandingkan antara Bible dan Quran. Dah terjemahan belakang kita baca ni. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Surah Al-Ikhlas ayat 1 dah. Qul huwallahu ahad. Dan janganlah engkau wahai Muhammad menyembah atau memuja yang lain dari Allah yang tidak ada mendatangkan manfaat kepadamu dan juga tidak dapat mendatangkan mudarat kepadamu. Surah Yunus ayat 106. Terjemahannya. Dan Tuhan kamu ialah Tuhan yang Maha Esa, tiada Tuhan yang berhak disembah selain dari Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Surah Al-Baqarah ayat 163. Demi sesungguhnya telah kafirlah orang yang berkata bahawasanya Allah ialah salah satu dari 3 Tuhan. Padahal tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Tuhan yang Maha Esa. Surah Al-Maidah ayat 73. Terjemahan lagi dah. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang mengetahui perkara yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Surah Al-Hasyr ayat 22. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang menguasai segala alam, yang Maha Suci, yang Maha Selamat sejahtera dari segala kekurangan, yang Maha melimpahkan keamanan, yang Maha Pengawal serta pengawas, yang Maha Berkuasa, yang Maha Kuat menundukkan segala-galanya, yang melengkapi segala kebesarannya. Maha Suci Allah dari segala yang mereka sekutukan dengannya. Surah Al-Hasyr ayat 23. Sedia maklum dalam agama Kristian terkenal dengan akidah Trinity, iaitu konsep 3 Tuhan yang memiliki peribadi yang berbeza tetapi hakikatnya satu lah. Nur Muhammad apa lebih kurang itu dah lah. Yang mana mereka beriman bahawa Tuhan Bapa, Yesus dan Roh Kudus adalah Tuhan dalam satu dah. Allah Muhammad sama dah. Allah itu adalah Muhammad, Muhammad adalah Allah. Gitulah jenis serupa Kristian ni dah. Tuhan Bapa, Yesus dan Roh Kudus adalah Tuhan dalam satu dah. Ini kan ikut terguru lah, tanpa hujah ni. Taklid buta. Tak boleh lawat ulama tak berlaku gini cerita ni dah. Walhal sejarah awal membuktikan bahawa akidah Trinity ini tidak dibawa oleh Yesus, akan tapi oleh tokoh kemudian darinya. Sejarah yang terbentuk berperingkat setelah ketiadaan Yesus. Ketiadaan Nabi Isa tu barulah berperingkat sikit-sikit. Jika dilihat Nabi dan Rasul sebelum Yesus dan Bible, didapati semuanya beriman kepada konsep satu Tuhan. Malah dalam Bible sendiri, Yesus pernah menyebut baginda datang bukan untuk mengubah hukum Taurat. Terjemahannya, janganlah kamu menyangka bahawa aku datang untuk menghapuskan hukum Taurat atau kitab para Nabi. Aku datang bukan untuk menghapuskannya, melainkan untuk menggenapinya, mencukupkannya. Kerana aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Kerana itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil,
dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan syurga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan syurga. Kitab Matius, kitab kelima dah. CP kelima, ayat 17 hingga 19. Oleh itu, ia dilihat bertentangan jika dikatakan Yesus membawa satu fahaman baru Trinity. Tak ada. Carilah dalam kitab Bible, tak jumpa dah. Sedangkan baginda sendiri mengatakan tidak akan mengubah hukum Taurat dan akan mengajar hukum tersebut. Hukum Taurat ni dalam Old Testament ada sebahagiannya lah. Jadi, tak jumpa juga lah. Semua ajar tauhid dalam kitab Old Testament ataupun kitab Taurat sebahagiannya sikit lah. Dikatakan lah banyak berubah juga dah. Hukum Taurat adalah beriman kepada satu Tuhan saja. Bila-bila berubah tu tidak jumpa Trinity ni. Hanya takwilah tafsiran para ulama-ulama dalam kalangan Kristian dah. Orang bawah ni taklid buta terima saja dah. Okay, bab yang kena menolak fahaman dewa-dewi dia. Dia kena pula dah. Kalau kira ke sama dengan ajaran Islam juga lah. Bible ke Kristian ni asal-asal dia menolak fahaman dewa-dewi. Lepas tu falsafah masuk, diterima mula lah. Dewa-dewi daripada Yunani ni masuk. Okay, bentuk ketegasan ajaran tauhid dalam Bible juga membawa bentuk larangan kepada sebarang penyembahan kepada dewa-dewi dia. Dewa-dewi ni lah wali kutub, wali abda tu, wali kutub gitu. Konsep dewa-dewi gitu ya. Sama dia. Itu tok wali yang urus alam ni jadi dewa-dewi dia. Jadi Bible pelarang lah. Dan sebarang fahaman syirik pun dalam Bible larang juga dah. Hal ini disebutkan dalam Bible, ayat Bible yang bermaksud jangan sembah tuhan-tuhan yang lain. Sembahlah aku sahaja, jangan buat patung menyerupai apa-apa pun yang ada di langit, di bumi atau di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud atau sembah kepada patung apapun, kerana akulah Tuhan kamu dan aku tidak mahu disamakan dengan apa-apa pun. Jadi kitab Keluaran ni, CP 20 ayat 3 hingga 5 dah. Jadi benda ni dalam Bible terang-terang sebut patung ni. Tiba-tiba ada patung Yesus lah, patung salib lah dia. Patung capal lah setengah tu. Jadi benda tu benda yang bertentangan dengan Bible sendiri dah. Ni ayat lain dah. Jangan sembah tuhan-tuhan lain kerana aku Tuhan yang tidak mahu disamakan dengan apa-apa pun. Kitab Keluaran CP 34 ayat 14. Jadi setengah orang takut benar dah. Baca Bible tak payah takut. Jangan tinggal Quran. Kalau baca Bible, baca Quran, baca terjemahan Quran, baca Bible, dia akan tak ada masalah pun dah. Ada lah Bible cerita dengan, tapi tak ada Trinity pun tak ada dah. Bahkan kalau baca Bible, dia akan menentang Trinity ni sepatutnya. Okay, ayat Al-Quran pula dah. Kita tengok persamaan antara Bible dengan Al-Quran. Terjemahan Al-Quran tu surah. Okey, terjemahan ayat. Oleh itu janganlah kamu mengadakan, firman Allah bermaksud, oleh itu janganlah kamu mengadakan sesuatu yang sebanding dengan Allah, kerana sesungguhnya Allah mengetahui setakat mana buruknya perbuatan syirik kamu, sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Surah An-Nahl itu 4. Firman Allah lagi bermaksud, tiada sesuatu pun yang serupa dengan zatnya, sifat-sifatnya dan pentadbirannya, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Surah Syura ayat surah ke-42 ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik. Terjemahan firman Allah yang bermaksud lagi dah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik, mempersekutukannya dengan sesuatu apa jua pun. Dan akan mengampunkan dosa-dosa yang lain dari itu bagi siapa yang dikehendakinya menurut aturan syariatnya. Dan siapa yang persekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya telah melakukan dosa yang besar. Surah An-Nisa surah ke-4 ayat 48. Realitinya agama tauhid yang turunkan oleh Allah SWT di muka bumi ini akan berdepan dengan ajaran agama yang menyimpang, seperti fahaman menyembah dewa-dewi ataupun wali kutub apa tu lah, jenis gitu lah maksudnya, yang ada dia nak tukar macam malaikat sikit, macam urus halal, dah. Tapi seolah dia ada kuasa terus diberi wewenang ketuhanan dewa-dewi dah. Walaupun dewa-dewa, kuasa dewa pun dia kata ada yang paling berkuasa, Zeus ke apa dah. Tuhan yang paling kuat dah. Jadi gitu ikut dewa-dewa ni, maksudnya dia memikir cara berfikir Allah ni sebuah sistem pentadbiran manusia. Raja secara mana,
Perdana Menteri dia, sedang mana pun mesti ada pembantu dia. Jadi beri wewenang menteri-menteri, begitulah dia mikirlah masalah dia, mikir cara logik manusia dah. Dan begitu wali kutub gapo dan seolah-olah ni untuk hebat mana perlu kepada bantuan kepada wali-wali untuk urus alam dia. Okey, menyembah berhala. Seperti fahaman menyembah berhala, menyembah dewa-dewi, fahaman menganggap alam semesta adalah Tuhan. Ini mikir payah. Dia tak nampak tu ya. Sekali ia kena biasa jadi gini, ialah orang yang bertafakur, orang yang tapa, orang yang tapa di gua di mana tu. Ya akan bersatu dengan alam ni. Dia berasa Tuhan alam, alam Tuhan dia Tuhan. Habis Tuhan dia. Sebab cara dia dah, dia aura dia. Ni pun dalam New Age movement begini kan, New Age dah. Malah pelbagai fahaman-fahaman lain yang memiliki falsafah yang tersendiri di sebalik kepercayaan tersebut. Mereka meletakkan pemanaan Tuhan yang salah sisi mereka. Kerana cara mikir dia ngoyak diri dah. Yoga ke apa dah. Yoga ke apa. Lebih kurang itulah. Ada yang memanggil batu pahatan itu adalah Tuhan. Bukanlah dipanggil Tuhan pun sebenarnya bukanlah. Dia anggap batu tu betul-betul berkuasa. Dia kata yang penghubung antara alam ghaib ni tak nampak ni dengan alam zahir ni. Batu tu lah. Batu tu sebagai perantaraan. Macam apa? Telefon macam gapo untuk berhubung antara alam zahir dan alam ghaib ni. Alam ketuhanan ni guna berhala dah. Ada yang mengatakan khayalan dan imajinasi terhadap dewa-dewi itu adalah Tuhan bagi mereka. Ada setengah tu dia tidak berhala. Dalam Buddha sendiri pun pecah. Ada kata kena guna perlu untuk tapo ni kena guna patung ni. Untuk berhak untuk sambung antara alam zahir dan alam batin ni. Dia guna berhala. Ada yang tidak. Ada yang kata tidak. Pada ngoyak yoga sikit masuk dalam masuk dalam alam ketuhanan ni. Dia seluruh alam tu anggap Tuhan belakang dah. Jadi gitulah. Aura-aura ketuhanan belakang. Begitu juga setengah dalam sufi ke apa tak. Ini masalah juga. La ilaha illallah kena bayar muka tok guru dah. Istilah juga apa tak ingat. Dia ada usul-usul agama lain lah masuk ke dalam agama Islam. Usul-usul Buddha, Hindu ke apa dah. Ada yang mengatakan roh yang berada di dalam alam ini adalah Tuhan. Roh. Sesuatu yang tidak dapat dinafikan pengaruh-pengaruh syirik ini turut menyelinap masuk ke dalam agama tauhid, agama Islam, sehingga memberi kesan pembentukan penyelewengan yang berlaku pada setiap zaman. Dalam Islam pun masuk juga ajaran-ajaran jenis gini lah. Sebabnya tak adalah masuk dunia ni berhubung kita saling-saling mempengaruhi dah. Global ke apa dulu pun global dah. Sekarang lagi lah dah. Jadi saling mempengaruhi. Ada benda-benda usul lain masuk. Yang kata tak ada masuk dah. Bab yang ketujuh, larangan menyembah berhala. Dalam Bible dan Quran ini sama-sama larang sembah berhala. Bab ketujuh, larangan menyembah berhala. Berhala adalah patung dewa. Patung Tok Wali lah. Wali kutub ada sebagainya. Ataupun orang yang soleh, orang yang baik. Orang yang dianggapkan penghubung antara Tuhan dan manusia. Jadi dewa itu untuk penghubung antara alam ghaib dan alam zahir. Berhala adalah patung dewa atau sesuatu yang didewakan, disembah dan dipuja. Bible melarang melakukan hal demikian. Ayat Bible yang bermaksud terkutuklah orang-orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan, sesuatu kekejian bagi Tuhan. Buatan tangan seseorang tukang dan yang mendirikannya dengan sembunyi. Kitab Ulangan sifir betul je ayat 15. Jadi gitu oleh sebab tu kita rasa pelik lah orang baca Bible setengah Kristian. Dia rasa relate ada patung dalam gereja. Sepatutnya pecah lah. Kalau baca Bible ni tak relate lah. Patung Jesus lah. Kata ada hitam, kata ada putih lah. Di ikut negara. Di tempat negro, patung Jesus tu jadi hitam dah. Tempat putih warna putih lah. Gitu lah. Dia patung tu pelik lah. Terai-terai dalam Bible larang patung ni. Okay. Ayat lain pula, supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung. Berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun. Yang berbentuk lelaki atau perempuan, yang berbentuk binatang di bumi, atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara, atau berbentuk binatang yang merayap di bumi, atau berbentuk ikan yang ada dalam air di bawah bumi.
Kitab Ulangan sifat keempat ayat 18. Jadi semua dah lari dah betul-betul patung. Ayat lain pula dah. Agama bangsa-bangsa itu tidak berguna sama sekali. Orang menebang sebatang pokok kayu di hutan. Lalu tukang kayu mengukir batang pokok itu dengan alat pengukir. Kemudian menghiasinya dengan emas dan perak. Kayu berukir itu tegakkan dengan paku untuk menahannya daripada terjatuh. Patung-patung berhala itu bagaikan orang-orang yang di kebun mentimun. Patung berhala tidak dapat bercakap. Patung berhala harus diangkat kerana tidak dapat berjalan. Patung berhala tidak dapat menceritakan kamu dan tidak dapat mendatangkan kebaikan pada kamu. Kitab Raya Mereka jilid 10 ayat ketiga hingga 5 dah. Jadi tahu tu dah. Yang cerita pasal patung ni. Tiba-tiba ada patung Yesus. Pelik lah. Terus-terus yang menentang patung-patung berhala dia dalam Bible. Oleh sebab itu kita baca Bible. Jangan takut susah. Cuma jangan tinggal Quran. Oh, berapa hebat Bible. Quran tak baca hot tu. Tidak ada ni. Kalau baca Bible, baca Quran tak ada masalah sikit apa dah. Jangan tinggal Quran. Cumanya untuk boleh masuk lah. Kalau bukan pengkaji tu kena baca belakang dah. Baca Syiah lah, baca kitab Syiah ni. Orang awam jadi sesak barat je dah. Tapi kalau pengkaji kena baca dah. Buat perbandingan. Kena baca dulu lah. Kitab Al-Sunnah kata gapo, kitab Syiah kata gapo, buat sesak. Okay, ayat Quran pula. Dalam agama Islam pula, berhala adalah objek berbentuk makhluk hidup atau benda yang didewakan, disembah, dipuja dan dibuat oleh tangan manusia. Perkara ini dilarang oleh Allah SWT dengan tegasnya. Firman Allah Ta'ala bermaksud, yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala-berhala, dan dengan menyembah berhala itu mereka tidak lain hanyalah menyembah syaitan yang derhaka. Surah An-Nisa ayat 117. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, layakkah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Surah Al-An'am ayat ke-74. Jadi Azar ni bapa, kalau kita tengok Zahir ni tak. Setengah tafsir memang betul lah. Kata aja sungguh-sungguh. Tapi ada setengah tafsir tu tak. Terutama Imam Suyuti ni tak takwil lah dah. Azar ni kepada bapa saudara. Betul lah. Tapi kena ada hujah dah. Bapa maksud dia bapa sungguh lah. Bapa tu boleh dimaknakan kepada bapa saudara. Jika betul-betul ada sandaran lain, tiba-tiba ayat lain tak cerita. Tiba-tiba kita main takwil, cuba takwil. Jadi jauh lah. Macam jadi agama-agama Yahudi dan Nasrani. Jadi agama tu jadi sesatkan. Takwil yang para ulama lah. Terlalu jauh. Jangan kita buat lah. Jangan terpaksa-paksa. Walaupun ada khilaf tu. Kena terima asalnya bapa je sendiri asal ni. Yang tidak beriman dan telah menjadikan berhala sebagai Tuhan-Tuhan. Okey. Firman Allah Ta'ala yang lain yang bermaksud, sesungguhnya mereka penyembah-penyembah berhala itu akan dihancurkan apa yang mereka berada dalamnya dari perbuatan syirik. Dan tetaplah salahnya apa yang mereka kerjakan itu. Surah Al-A'raf ayat 139. Ayat yang lain pula ada bermaksud, firman Allah Ta'ala bermaksud, tidaklah mereka memikirkan bahawa patung itu tidak dapat berkata-kata dengan mereka. Dan tidak dapat juga menunjukkan jalan kepada mereka. Mereka menjadikannya berhala yang disembah. Dan sememangnya mereka adalah orang-orang yang melakukan kezaliman. Surah Al-A'raf ayat 148. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, dan berhala-berhala yang kamu seru selain Allah tidaklah sanggup menolongmu. Bahkan tidak dapat menolong dirinya sendiri. Surah Al-A'raf ayat 197. Kalau kita banding tu, super lah. Bible dengan Quran. Ada sisi yang sama tengah-tengah lah. Terdapat banyak lagi ayat Quran yang membincangkan permasalahan berhala. Perkataan berhala dalam kamus Dewan Edisi ketiga memberi maksud patung dewa-dewa. Pada masa yang sama, penggunaan kata berhala kemudian meluas menjadi makhluk ataupun benda. Matahari, bulan, malaikat, haiwan, apa sahaja yang disembah selain perintah Allah SWT adalah termasuk dalam kategori berhala. Larangan dalam Islam sangatlah jelas terhadap pengukiran berhala tersebut. Ukir berhala-berhala ni dilarang lah. Malah bagi aliran-aliran menyimpan dari fahaman Islam seperti pembentukan agama yang baru seperti ajaran Qadiani, Jazdanismi, Alevismi, Druz dan Bahai yang pernah terkesan dengan syariat Islam. Ini juga teruk sensitif dan tidak menjadikan berhala sebagai sembahan mereka. Jadi sesak dia. Tapi tak berani buat berhala. Masa tu kata lah berhala nak. Quran. Lebih apa dia pun nak capuk agama pun tengok ni. Lebih apa pun lagi juga.
Okay, berhala dalam gereja dah. Jadi simbol-simbol ni boleh jadi salib, boleh jadi berhala dah. Capa pun boleh jadi berhala kalau anggap dia seperti berhala berkat lah, penghubung besar masalah, tak macam tangkal lah. Nak suruh ingat Nabi, guna berhala, guna capa dah. Macam orang dulu guna berhala tu untuk ingat Nabi dia, Rasul dia, soleh dah. Jangan melampau lah. Okay, berhala dalam gereja. Sebelum agama Kristian menjadi agama pemerintahan Empire Rom, masyarakat Rom sudah beragama dengan paganisme. Jadi masyarakat Rom, ini keberhalaan lah masyarakat Rom, macam kita orang Melayu kat dulu kat Hindu dah. Mereka percaya kepada dewa Mitra, Sol, Invictus, Jupiter, Apollo dan lain-lain. Ni dewa-dewa tok wali mereka lah, ataupun wali kutub mereka dah. Pada zaman paganisme ini, masyarakat Rom sudah begitu sinonim dengan pemikiran dan penyembahan patung hasil daripada pengaruh Hellenisme. Lihat dalam Diarmet Maculas 2009, A History of Christianity, Penguin Books, London, halaman 37 hingga 40. Hellenisme terkenal dengan budaya pemahatan patung. Dia maksudnya budaya kuat patung ni hebat benar dah. Mana di dalam sejarah sudah merakamkan sejarah pembinaan patung di India, Bactrian Buddhism. Jadi Buddha start di India ya. Tapi tersebar ke China. Jadi Hindu pula asalnya Hindu dah, tapi lepas tu jadi Buddha ya. Dan juga kemerosotan agama Zoroaster di Parsi. Seleucid adalah banyak terpengaruh dengan Hellenisme yang dibawa oleh penjajah Rom. Jom Rom jajah Parsi dah agama patung. Dia bawa patung lah ni. Apabila datangnya agama Kristian dibawa oleh orang terkemudian selepas zaman Yesus, ia disebarkan oleh pengikut Saint Paul. Lalu akhirnya menjadi agama rasmi dalam pemerintahan Rom. Dari situ ia mula diasimilasikan ke dalam kepercayaan paganisme di Rom. Lalu berlaku sinkretisme lah, percampur di antara ajaran Kristian dan juga paganisme, ajaran keberhalaan. Jadi campur Macam kita campur Islam dengan Hindu lah dah. Atau ada tahlilan 3 hari, 7 hari, 100 hari ada pengaruh Hindu lah dah. Jadi begitu juga dia ni, sinkretisme ni. Kristian dengan berhala ni, ajaran keberhalaan ni, paganisme ni, campur dia. Dia jadi campur dah. Salah satu kesannya adalah pengukiran patung-patung dalam gereja dah. Tradisi patung ini diteruskan oleh gereja Katolik khususnya ni. Mereka membuat patung dari kalangan saint, pendeta-pendeta mereka dan juga patung Jesus serta Mary. Lihat Alistair E. McGrath 2015, Christianity and Introduction. Willie Blackwell, UK, halaman 102 hingga 106. Jadi macam mana ni? Dah baik betul-betul dah. Marah berhala. Tiba ada patung Jesus, ada patung Mary, patung saint je. Tok tegur dia, pendakwa-pendakwa, pendeta-pendeta Kristian, ada patung. Dari Bible, macam mana boleh terima syarikat Kristian ni? Kerana tok guru lah tak? Tok guru nak pakai ulama tahulah tu, dia ada hujah lah tu dah. Walaupun terang-terang bercanggah pun, tak ada hujah yang terang, tak ada dalil pun. Dia kata ada hujah, kerana ulama. Ini masalah ni. Dah, caya ke ulama tu siapa kau? Tak boleh kritik ulama dia. Tak boleh kata, ya Allah kan ya. Itu masalahnya. Pada asalnya mereka golongan Kristian sudah maklum bahawa Yesus tidak pernah membawa konsep pemahatan patung. Sama sekali dia. Jika dibaca dalam Perjanjian Baru, tidak ada satu pun ayat yang menjurus ke arah itu, ke arah berhala tu. Malah pada zaman Yesus, rumah ibadat mereka adalah sinagog. Itu rumah ibadat Yahudi juga. Sama. Yesus ni memang bangsa Yahudi ya. Dia pun ibadah masjid dia kan. Sinagog tu lah serupa Yahudi. Yang tidak ada pahatan patung-patung sama sekali je. Ini kerana perkara itu bercanggah dengan ajaran Taurat dan Perjanjian Lama yang melarang mengukir patung. Lihat ulangan, kitab ulangan sifir ke-4 ayat 23, Imamat 26:1, Keluaran 23:24. Akan tetapi penganut Kristian Katolik tidak mengendahkan perintah tersebut. Baca ke dok tahu, baca tak berfikir ke dok, taksub dah melampau pada guru ni lah. Mereka tetap membuat patung-patung sehinggalah perkara itu menjadi salah satu konflik yang besar yang menjadi serangan kepada golongan yang menyokong revolusi agama Kristian pada abad yang ke-15 Masihi. Jadi adalah orang yang berkritik lah. Contohnya Martin Luther.
adalah antara tokoh yang terkenal dalam denominasi Protestan, mazhab Protestan ni, yang mengkritik keras amalan pembinaan patung dalam denominasi Katolik. Jadi Martin Luther lah kuat dah. Tak logik, benda tu sepatut nama dah. Tapi takut dah Tok Guru ni betul berlaku lagi tu jadi. Okay, Martin Luther berkata yang bermaksud dia, anything that one images of God apart from Christ is only useless thinking and vain idolatry. Dapat belah dia. Lihat Daniel White 3, 2007, Just Jesus, the greatest things ever said about the greatest man who ever lived. Touch Legacy Publication USA halaman 109. Jadi apa benda bayangan nak bayar Tuhan, nak bayar Christ Jesus ni. Nak tunggu dah jadi berhala ni. Nak suruh ingat, nak suruh bayar molek, nak permudahkan bayar. Jasa tu buat patung berhala tu benda. Jadi keberhalaan berlaku idolatry. Okay, superstition, idolatry, hypocrisy have ample weight, but truth goes begging. Dia Martin Luther, Alexander Calmus. The Table Talk of Martin Luther, H.G. Bond, York Street, Covent Garden, halaman 25. Malah dalam Protestan ni, mazhab Kristian Protestan ni menganggap perbuatan menghormati patung adalah satu dosa. Hormat patung saja dosa. Lihat David Rose 2014, The Protestant Dilemma, Catholic Answer Press, San Diego, halaman 56. Dan di antara salah satu perkara yang membezakan di antara kedua denominasi, kedua mazhab ini adalah pembinaan patung di gereja. Golongan Protestan tidak membenarkan untuk mengukir patung, malah kelambang salib mereka juga kosong. Tidak sama seperti lambang salib dalam Katolik yang ada ukiran Yesus yang disalib. Gitulah beza dah. Kalau ada salib, ada juga lah. Cuma dia macam percapan ada juga. Cuma dia tidak ada ukir orang dah. Tu bezanya. Golongan Protestan berhujah mengatakan pembuatan mengukir patung adalah dilarang dalam Bible. Ia bermaksud, ayat yang bermaksud, jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apa-apa pun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan adalah Tuhan yang cemburu. Dia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Keluaran 20. Kitab Keluaran sifir 20 ayat 3 hingga 5. Ayat lain pula. Hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan yang telah diikatnya dengan kamu, dan membuat bagimu patung yang menyerupai apa-apa pun yang oleh Tuhan dilarang kamu perbuat. Dilarang kau perbuat. Kitab Ulangan sifir ke-4 ayat 3. Ayat lain pula. Janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala. Janganlah kamu dirikan bagimu juga batu berukir. Janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhanmu. Kitab Imamat sifir ke-6 ayat 1 dia. Jangan buat berhala, patung, tugu berhala tak diberlakukan. Jangan jangan juga batu berukir pun untuk sujud sembah tak boleh berlaku dah. Walaupun bukan dalam bentuk benda lah, salib sembah serupa, capak sembah serupa lah, simbol capak yang sembah ni. Okay, lepas tu ayat lain lah. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Tuhan mereka atau beribadah kepadanya, dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka, tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka, dan tugu-tugu mereka, berhala mereka haruslah kau remukkan sama sekali. Hancur belaka lah. Kitab Keluaran sifir 23 ayat 24 lah. Gitulah berhala ni gitu. Simbol dia yang asalnya berhala betul lah. Kalau lepas tu gambar apa serupa lah nah. Kalau semua gambar tok guru kita nak anggap macam berkat lah, kena bayar muka tok guru kita ngatik lah ilah Allah, tengok wali gambar wali songo juga akan jadi macam berhala juga tu. Jadi perantaraan dah. Dalam perjanjian lama begitu jelas melarang pengukiran patung, malah mengarah untuk memusnahkan patung-patung menjadi penghormatan dalam agama yang lain. Selain itu juga dalam perjanjian baru juga melarang mengenai patung. Ayat bermaksudnya ni perjanjian baru pula dah. All New Testament dah dari Bible tu.
Okey, ayat tu. Atau tidak tahukah kamu bahawa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bahagian dalam kerajaan Tuhan? Janganlah sesat orang cabul, penyembah berhala, orang berzina. 1 Korintus, kitab 1 Korintus, sipil kena ayat 9. Anak-anakku dah, waspadalah terhadap segala berhala. Kitab 1 Yohanes, sipil 5 ayat 1 dah. Surah kelima, kita kata ayat 1. Walaupun dikemukakan hujah yang begitu jelas, golongan Katolik tidak mengendahkannya, malah mereka beralasan bahawa perbuatan membina patut itu ada kebaikannya walaupun tidak diajar oleh Bible. Bid'ah hasanah ni masalah bid'ah hasanah ni. Bid'ah hasanah benda baik, apa salahnya dah. Tadi patut itu ada masalah. Walaupun bukan tak ajar larang pun tak kira, tak kira. Pasal Tok Guru cerita ni kan, Tok Guru mesti betul berlaku lah. Antaranya adalah mereka beranggapan bahawa mereka tidak menyembah patung itu, tetapi menghormati peribadi yang dipatungkan itu saja. Nak hormat, bukan sembah. Dia kata berkat je, ambil berkat dah. Ambil berkat, kaya kokar ambil berkat. Apa, simbol capa dah. Berkat, bukan sembah dia kata kan. Untuk hormatnya peribadi yang dipatungkan itu dah. Selain itu juga mereka menggunakan alasan bahawa patung itu hanyalah sekadar lambang sahaja. Lambang capa, lambang simbol, lambang patung berhala dah. Dia membantu untuk mengarahkan hati kepada Tuhan. Untuk bayar tu jauh Tuhan ni guna perantara berhala dia. Dia serupa dengan berhala Hindu, Buddha ke apa ni. Isu ini masih diperdebatkan oleh golongan Katolik dan golongan Protestan sehinggalah ke hari ini pun tak balas lagi dah tak selesai. Dalam Katolik ia masih berpegang ia sebagai amalan tradisi masyarakat Yunani. Terdahulu di samping mencari hujah untuk membenarkan pengukiran patung dalam gereja, beli jugalah tugu mazhab Katolik ni. Beli juga berhujah kan. So boleh berhala. Manakala Protestan dan isu ini membangkitkan ayat-ayat yang larangan yang terang jelas terhadap perkara itu dan mengajak kembali kepada sejarah awal Yesus yang tidak memperkenalkan perkara tersebut. Kesimpulannya, asal agama tidak membenarkan mengukir patung, akan tapi apabila sesuatu agama itu disinkretisme, digabung jalinkan dengan amalan-amalan lain, maka ia membentuk banyak penyimpangan dari ajaran teks yang asal. Dia nak capu, nak benar, nak masalah ni bukan takwil kata-kata ulama. Takwil kata ulama lah, nak suruh betul masalah ni. Masalahnya takwil kata-kata ulama biar betul. Lepas tu takwil Quran ni supaya serupa dengan kata-kata ulama. Tu masalahnya. Tu masalahnya. Takwil kata-kata Quran supaya serupa dengan kata-kata ulama. Ni masalah. Begitu juga berlaku kepada golongan Protestan yang cuba untuk kembali memahami teks asal dan masalah ini, akan tetapi tidak dipedulikan oleh golongan Katolik. Kerana mereka memiliki alasan tersendiri dia. Takwilan tersendiri dia. Hujah takwil dia lah. Bukan direct dah. Benda yang tersirat dah. You know, syarah juga biar tersirat. Bukan masuk zahir ayat tu dia. Walaupun mereka berbeza dalam soal pembuatan patung dan sebagainya, akan tetapi akidah ketahanan mereka tetap sama. Iaitu mempercayai Yesus Tuhan Bapa dan Roh Kudus adalah Tuhan dalam satu atau Trinity. Athanasian Creed. Walaupun Martin Luther ni Protestan kalau kira dia menantai berhala, tapi dia masih ada konsep Trinity ni. Masih terikat lagi dengan ajaran Tok Guru dia hak karut dia Trinity. Okay, jika dilihat kembali kepada hujah golongan Protestan terhadap isu patung ini, timbul beberapa persoalan yang melibatkan konteks hujah serangan terhadap isu ini. Mereka beralasan pengukiran patung ini tidak dianjurkan oleh Bible dan ia juga tidak dibawa oleh Yesus. Dia lawi bid'ah dah. Cumanya kefahaman wahdatul wujud dia tu ada lagi lah. Berarti konsep wahdatul wujud lah. Wahdatul wujud ni secara zahir memang lah kafir. Sangat besar kekafiran lebih daripada berhala wahdatul wujud ni. Tapi setengah ulama tu memang gitu lah tu wujud macam New Age movement, macam apa ajaran New Age ni, iaitu alam dan Tuhan sekaligus ni. Tapi ada setengah tu dia takwil, nak suruh betul tu dia takwil dengan tidak seperti masuk tu dah. Padahal asasnya sama dah, macam Trinity kau gapo gitu dah. Jadi kita janganlah itulah kita kena berfikir benda yang jelas dalam Quran ada hadis. Macam mana nak takwil ikut kata-kata ulama sehingga jauh daripada makna asal dia dan boleh Islam tegakkan dengan hujah. Al-Quran dia sudah bukan dengan semata-mata pandangan Tok Guru. Nas ni bawa nas
Ingat nas ke apa? Nas syair untuk benarkan capa dah. Syair direka oleh tok guru dia. Untuk bayar bentuk syair apa? Capa je belah mana, dia berkat je sebelah mana. Pakai hal tu semata-mata dia kerana dia ulama. Lepas tu dikatakan dia ulama hadis. Ulama hadis. Tak tahu lah betul ke tak mana. Pasal tak kenal mana. Tapi kalau betul ulama hadis, kalau hujah sekadar tu berat dah punuh agama. Takwil ulama dia jadi kehujah dalam agama. Jauh daripada agama dah. Sehingga jelas tu jadi ajaran yang jelas tu jadi masalah tu. Ajaran pelik-pelik tu guru tu jadi dipakai dia. Kita apalah itulah sekadar perbincangan kita hari ni. Dah. Tangguh dulu dengan tasbih kafarah dan surat al-asr. Subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.